kewangan korang betul dan benar tadi, mana kata korang dah ada 100,000 sekarang ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Check mic. 1, 2, 3. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bincangkan topik berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi. So kalau kalian ada apa-apa soalan yang nak diajukan pun boleh komen saja. InsyaAllah sekejap lagi saya akan bacakan. Okay? Mungkin saya akan bawakan satu topik yang bolehlah saya nak bualkan, nak bincangkan pada malam ini, pada kesempatan kali ini. Tapi apapun, kalian boleh terus kongsikan saja. Saya mungkin nak cerita sikit tentang kebenaran kot. Ni terlintas di kepala aku dua topik berkaitan dengan kebenaran. So insyaAllah kalau tak ada arah melintang, sampai saja 1,000 like yang pertama, 50 orang dah kawan-kawan yang masuk dalam live. Terima kasih banyak-banyak. So insyaAllah malam ni kita masih lagi nak bincangkan pasal pengurusan kewangan peribadi. Tapi fokus saya mungkin ke arah nak bercerita tentang sentiasa berkata benar. Stick to the truth. Cerita tentang kebenaran sampai 1,000 like yang pertama dan kita mulakan perbincangan kita, boleh? So 40-50 orang kawan-kawan dekat dalam live ni, boleh tak sama-sama kalian bantu double tap dan juga like? Okay, yang mana yang baru je terjumpa dengan live ni, like, double tap, at least korang like 10 kali lah. 50-60 orang kawan-kawan yang dah masuk ni, seorang bantu like 10 kali lah. Tidaklah kau masuk dalam live aku terus scroll saja. So at least kalian bantu untuk double tap dan juga like dan kita bincangkan. Okay, so Azlan ditanya topik kita apa pada malam ni. So tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perbincangan kita untuk malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salamlah terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita join live malam ni sampai 60 orang. Alhamdulillah, ramai-ramai dekat sini. So boleh sama-sama bantu untuk double tap dan juga like. InsyaAllah kita nak masuk perbincangan malam ni. Masih lagi berkisar tentang pengurusan kewangan peribadi. Cuma untuk malam ni saya mungkin nak tarik sikit live kita. Kita nak bawa topik pengkhususan kita cerita tentang kebenaran. Boleh? Tapi sebelum itu, 65 orang, 70 orang kawan-kawan dekat sini. Boleh tak sama-sama like? Dan yang belum follow lagi boleh tekan follow button dekat atas. Okay? Yang mana yang belum follow kami lagi boleh tekan follow button dekat atas. Saya juga terima soalan daripada Acap. Dekat sini Acap tanya, macam mana nak handle personal finance kalau gaji kita 3,000? Boleh? Saya mungkin nak jawab soalan dari Acap dulu sebelum kita masuk topik kita, boleh? So soalan Acap pasal nak manage gaji 3,000. Macam mana nak manage gaji 3,000? Sebenarnya dah terjawab 10 tahun lepas untuk Acap. Okay, so soalan awak ni Acap 10 tahun lepas saya dah jawab menerusi buku 6 angka menjelang 25. Yang mana saya kongsikan dengan gaji 2,500 bagaimana saya uruskan. So insyaAllah nanti Acap boleh dapatkan buku, tekan beg kuning nanti untuk baca lah. Tapi tak apa, sambil-sambil kau nak tunggu buku sampai ke rumah nanti, kita mungkin ulas sikit lah perbincangan kita. So boleh tak sama-sama kalian bantu like sampai 2,000 untuk kita jawab soalan Acap ni? Boleh? 75 orang kawan-kawan. 75 ni, kalau seorang bantu like 3 kali pun dah boleh dapat 2,000 dah sebenarnya. So at least korang like lah 3 kali. Boleh tak So bantu seorang like 3, banyak sikit lah, 30 kali lah InsyaAllah kita bantu like sampai 2,000 like yang pertama dan kita boleh bawa perbincangan kita untuk menjawab soalan yang Acap tanyakan sebentar tadi. Dia jaga tanya, saya nak target 100,000, itu boleh capai ke Acap? Dalam buku 6 angka menjelang 25 dengan gaji 2,500 saya kongsikan bagaimana saya sasarkan capai ke 100,000 yang pertama. Jadi bagaimana kita nak manage 3,000 dengan gaji tadi? Kita balik semula ke asas dalam nak menjadi bangsa 6 angka. Kita ada step 1 sampai step 6. Langkah pertama sampai langkah ke-6. Langkah ke-6 kita nak pergi ke pelaburan. Kita nak belajar untuk melabur dengan 10, 20, 30 ribu yang ada. Nak pergi ke 100 ribu yang pertama, fokus dengan low risk investment. Tapi sebelum nak pergi ke pelaburan, pastikan step yang kelima kita dah settle. Apa dia step yang kelima? Kita nak kena sediakan tabung kecemasan dulu. Ada 1,000 dalam akaun bank kita. Ada takaful untuk perlindungan kita. Dan ada juga 6 bulan gaji untuk kecemasan lah kalau sesuatu berlaku tadi. Tapi macam mana nak ada tabung kecemasan? 5 angka yang pertama tadi. Kalau 1,000 yang pertama pun tak boleh lagi.
So fokus kita adalah untuk menyimpan 10% daripada gaji sekurang-kurangnya, tapi sasaran kita nak ada 30% daripada gaji untuk dapat 1,000 yang pertama. Minimum ambil masa 1 tahun. Paling cantik dalam 2-3 bulan insyaAllah capai 1,000 yang pertama. Nak dapat ke 4 angka yang pertama, step yang keempat tadi, pastikan kita dah boleh urus aliran tunai kita. Itu step yang ketiga. Kita punya gaji setiap bulan 3,000, setiap bulan tak boleh kau belanja 3,000. Kalau gaji 3,000 sebulan, kita kena belanja dalam 2,500 je lah. Kena hidup di bawah kadar kemampuan. Macam mana nak hidup di bawah kadar kemampuan? Kena terror lah untuk buat budgeting. Nak sediakan belanjawan kita tadi. Itu masuk dalam step yang kedua. Langkah yang kedua, sediakan belanjawan. Dan bagaimana kita nak sediakan belanjawan? Kena start dengan step yang pertama sekali untuk menjadi bangsa namangka. Apa dia step yang pertama? 2,500 like. Sorry lah, aku kenalah bagi naik rancak sikit kita punya engagement kan. 45 orang kawan-kawan, seorang bantu like lebih kurang dalam 10 kali. Kita sasarkan capai ke 2,500 like. Untuk saya rungkaikan, saya kongsikan step pertama untuk menjadi bangsa namangka. Apa dia? Beli buku tu ya jugalah kan, tak nafikan lah. Step yang pertama untuk kita jadi bangsa namangka, belajar untuk catat perbelanjaan harian. Mulakan dengan mencatat setiap hari apa yang kita belanjakan. Tahu ke mana duit kita semua pergi. Belajar untuk ada money trail kan, know where your money goes. Tahu duit kita semua pergi ke mana. Yang belanja pergi ke mana, yang labur pun pergi ke mana. So ini adalah asas yang paling kita nak tekankan lah sebelum nak jadi bangsa namangka tadi. Okay? So Datin Acap, no worry. Dengan gaji 3,000 insyaAllah. Baca buku yang pertama nanti, Namangka Menjelang 25. Dan awak akan nampaklah jalan bagaimana untuk menjadi bangsa namangka. Untuk sasaran kita dari segi time frame. Nak jadi menjelang umur 25 ke 30 ke 35. Itu tak ada masalah. Itu tak kisah. Awak boleh tengok diri sendiri nanti. Kalau rasa macam aku mungkin 40 lah. Tak ada hal pun. So kalau seriously nak bincang, nanti boleh berhubung dengan saya. Pergilah dekat profile saya, ada message button dekat situ. Nanti mungkin kita boleh set appointment. Saya boleh duduk dengan Acap. Kita tengok bagaimana untuk bantu awak untuk menjadi bangsa namangka insyaAllah. Okay, boleh? Acap, settle? Okay, cun. So kita ada soalan seterusnya dari Muhammad Zafri pula. Dia tanya, 6 bulan gaji tu bersih ke kasar? Kalau boleh bersih lah. Kita banyak nak uruskan kita punya pengurusan kewangan ni based on gaji bersih. Sebab kalau kita kira gaji kasar nanti, gaji kasar ni masalahnya bukan masuk dalam account bank kita. Dia panggil take home pay. Kalau orang putih dia panggil take home pay, kita mungkin panggil net income lah kan. Gaji yang betul-betul masuk dalam account bank kita, itu yang kita nak uruskan. Sebab kalau ikut pada gaji atas kertas, dah tolak KPF, dah tolak SOSO dan sebagainya, akhirnya duit tu tak masuk lah semuanya dalam account. Okay, settle. Soalan pertama settle. So kalau settle, saya nak bawa ke perbincangan kita untuk hari ni. Jana Homestay, Kak Jana Homestay kita pun dah kongsikan juga catat perbelanjaan harian. Betul, tepat sekali dekat situ Thank you. Okay, so rakan-rakan lain yang belum follow kami lagi, boleh tekan saja follow button dekat atas insyaAllah. So sekarang kita nak masuk ke topik kita yang sebenar. Topik apa malam ni bang? Hari ni kita masih lagi nak bercerita tentang mungkin satu skim yang mana tanpa kebenaran kita tak akan ceritakan pasal topik ni. Okay, topik ni saya bawa sejak bulan 12, bulan 1 ini. Kira-kira dah 10-11 bulan yang lepas. Dan masa kita bawakan topik ni, of course lah, kena marah lah dengan orang tadi kan. Sebab dia kata gagu periuk nasi lah dan sebagainya. Kalau aku tak terus-terusan berkongsi kebenaran dan juga cerita yang sebenar, akhirnya kita akan jadi jauh. But no worry, kita tak nak cerita pasal saya sekarang ni. So saya mungkin nak kongsikan berkaitan dengan Sekejap, saya kena cabut beg kuning dulu sebab aku tak tunjuk produk kat dalam live ni. Kang tak tunjuk produk kan, TikTok bising pula dekat situ. By the way, kepada rakan-rakan yang nak dapatkan buku combo, lupa pula nak kongsi tadi. Yang nak dapatkan combo 2 buku, boleh juga tekan beg kuning dekat bawah. Kalau tadi saya kongsikan buku pertama saja, Namangka Menjelang 25. Yang ini kita ada 2 buku, of course. Kalau beli satu buku dalam 40, 2 buku kita bagi tawaran harga 66 saja insyaAllah. Okay, settle? So sekarang kita nak masuk semula ke topik kita berkaitan dengan kebenaran insyaAllah. Okay, so kenapa saya nak cerita tentang kebenaran dekat sini? Tanpa kejujuran, tanpa kebenaran, without truth lah orang kata kan, ataupun tanpa kejujuran apa bahasa Inggeris jujur truthful, betul lah, truthful tadi Kalau kau tak be frank, tak be truthful, engkau akan menipu diri sendiri. At the very first place, bila kita nak mencerita menjadi bangsa namangka, kalau kau tak mampu nak catat perbelanjaan harian, honesty. Thank you kepada Cik Nuyun kita dekat sini Thank you lah Nuyun. Menjadi jadi pengurus besar Perak FC dah dia ni. Okay, tak apalah. Okay, so kalau kita tak mampu untuk menjadi jujur dengan diri kita sendiri, tak menjadi jujur sebab apa?
Ini bila kita cerita tentang mencatat perbelanjaan harian tadi. Okay? Dalam step pertama nak jadi bangsa nak mangka. Kalau nak tulis berapa kita belanja hari ni pun kita main tipu, tak ada orang pun nak check. Engkau dengan diri kau je. Okay? Contohlah. Kau makan pagi tadi RM27 contohnya. Kau nak makan RM27. Tapi sebab bila kau nak tulis, kau tak jujur. Aku tulis 25 je lah. Apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat dengan menipu diri sendiri? Akhirnya tak ada. So, bila kita tengok ujung bulan, kita nampak perbelanjaan kita macam tak tinggi sangat. But sehari RM2, kalau 30 hari mau dekat RM60 juga kau lipat dekat situ. Kan? So, kalau kita dah tipu dengan diri sendiri, akhirnya tak akan nampak dia punya kesan ataupun hasil tadi. So, itu kepentingan menjadi jujur. Honesty. Ataupun be truthful to ourselves. Menjadi jujur dengan diri kita sendiri tadi. So, kenapa nak cerita tentang kejujuran dan juga kebenaran? Sebab itu baru cerita pasal perbelanjaan kita sendiri dengan duit kita sendiri. Bila masuk melibatkan duit orang lain, akhirnya akan jadi lebih besar lah isu ni tadi. So, contoh macam kita ambil konteks berkaitan dengan skim-skim yang berada di luar lah kan. Kita ada syarikat Q, syarikat X. Yang mana akhirnya bila kita tanya satu persatu soalan, diorang tak mampu nak jawab. Itu dah melambangkan red flag. Ataupun tanda-tanda amaran yang perlu kita jauhi syarikat-syarikat ini. Sebab diorang sendiri pun tak dapat nak menjadi jujur lah. Saya tak nak kongsikan tentang kejujuran dalam konteks pengurusan kewangan lagi. Nak bagi satu gambaran yang lebih besar. Boleh? Okay? Satu gambaran yang lebih besar, kita lari sikit daripada topik tentang pengurusan kewangan. Tapi sebelum tu saya nak baca acap. Dia kata, okay, berjaya beli buku. Mantap. Saya dah 33. Dah catat pembelian. Tapi ada juga terbeli itu ini. Okay. Acap, apa yang awak dah buat ni, itulah satu benda yang jujur. Awak dah catat. Dekat situ awak nampak, oh, aku ada juga sebenarnya overspend ni. So, itu adalah first step. Walaupun kita dah catat, dan kita nampak kesilapan kita, ada macam regret sikit tu. Kan? Bunyi macam, bila tengah bulan je, dah outstation lah dan sebagainya. So, kita nampak regret untuk diri kita sendiri tadi. Ini first step sebenarnya. Sebab, step yang tak bagus adalah, kau tak catat, kau spend, tapi kau biarkan dia berada di awang-awangan. Kau cuba deny reality tadi. Kau macam, tak ada lah. Mana ada aku beli apa-apa tadi kan. Aku okey je. Tu, kau menipu dengan diri sendiri. So, first step ni cantik dah untuk Acap. Awak dah mula dah catat perbelanjaan harian tadi. So, next step apa yang kena buat adalah mula sediakan belanjawan. Tengok balik daripada catatan perbelanjaan harian tadi, kita review. Kita tengok berapa setiap hari kita belanjakan. Ada tak perbelanjaan yang aku belanja ni, dia mengikut kemahuan aku, dia mengikut pembaziran yang aku ada. So, dekat situ kita akan nampak boleh kita elakkan. Boleh kita ketepikan dan jangan buat perbelanjaan tersebut. Okay? So, cantik dah. Step pertama dah lepas kat sini. Sekarang pergi ke step yang kedua. Dan sasarkan untuk pergi step yang keempat. Step pertama, 2, 3 dan juga 4. At least capai 1,000 yang pertama. Paling tidak. Sebab tadi dia kata gaji dia 3,000 setiap bulan. Hai. TikTok dah bagi amaran kat sini. Aku tak letak beg kuning pun. Bertuah punya TikTok. Okay? So, tadi dia bagi dah. Dia kita ada 3 bulan lagi. Gaji bulan 10, gaji bulan 11, gaji bulan 12. So, dengan gaji 3,000 setiap bulan yang awak ada tadi untuk Acap, cuba sasarkan, simpan 10% daripada gaji, RM300 dari bulan sekarang sampai ke bulan 12. InsyaAllah by New Year nanti, 1 hari bulan 1 nanti, awak akan dapat 1,000 yang pertama. Jadi bangsa 4 angka. Stay pada disiplin ini dulu tadi insyaAllah. Okay. Contoh klip juga kongsi dekat situ. Betul bang? Nak budget kadang-kadang susah juga. Dia step kedua dengan step ketiga ni paling tough. Step kedua, step ketiga yang paling tough sekali. Saya masih nampak beg kuning. Okey, mantap. Kalau dah nampak, beli lah. Kalau dah nampak beg kuning, tekan. Dia, sebab kita letak beg kuning, tapi saya tak ada produk dekat belakang. Sebab aku dekat KL ni kan, barang-barang semua dekat dalam kereta. So, bila TikTok tengok, dia ni cerita pasal benda lain kot. Barang pun tak ada, orang pun tak letak beg kuning. So, akhirnya TikTok akan hantar amaran lah. So, kalau kalian sudi, at least add to cart je. Tak payah beli pun tak apa. Add to cart. Nanti TikTok akan tengok lah ada aktiviti, ada engagement. Dan nanti dia akan rasa macam, okey lah. Mamat ni cerita pasal produk tadi, insyaAllah. Okay. So, kalau tak ada, saya nak cabut dulu beg kuning saya sekarang kat sini. Supaya dia tidak mengganggu kita punya live. Okay. So, saya nak cerita tentang kebenaran tadi. Tapi nak cerita pasal kewangan. Kebenaran kewangan ni dia pahit. Sukar orang nak menerima. So, saya nak ambil cerita tentang kebenaran dari buku ni boleh? Okay. Cerita tentang kebenaran, sorry lah buku aku ni aku bawa merata-rata, bersepah. Okay? Cerita tentang kebenaran tapi dari sirah. Okay, boleh? So, kita cerita dari sirah. Macam mana tadi nak jumpa one to one, kadang perlu guide juga. Boleh Acap, nanti boleh pergi dekat profile saya. Dekat profile saya ada message button. Okay, tekan message tu, berhubung dengan saya, insyaAllah. Nanti saya akan bagilah kontak dan sebagainya. Ataupun kalau nampak, tapi saya dah cabut dah benda lah form-form tu kan. Kau message lah, senang tadi. Okay? Aku tak boleh sebut selalu ni. Kan TikTok kata aku promote diri sendiri pula tadi.
Okay, tak apa. Nanti kita sembang kat tepi lah pasal benda tu. Pandai lah kau cari aku punya. Bukannya tak ada cara nak berhubung dengan saya. InsyaAllah ada tadi So Roger saja. Okay, so balik semula ke cerita pasal ni. Bila cerita tentang kebenaran, dalam buku ni saya nampak ada dua peringkat yang sangat-sangat membuka mata saya untuk melihat. Suka ke tak suka, kita kena be jujur. Kita kena be truthful, kita kena ada honesty. Kita kena jadi honest lah dengan diri kita ni. So, dua situasi dalam sirah yang mana menjadi jujur, bukanlah dua saja, sepanjang masa lah sebenarnya dalam sirah ni. Bila menjadi jujur dan berkata benar, kita menang lah kan. Orang yang tenang akan menang. Orang yang menjadi jujur ni, dia akan sampailah ke arah matlamat yang dia nak tadi. Tapi dua peristiwa ataupun dua sirah yang saya nak ambil. Satu, cerita tentang hijrah ke Habsyah, dan kedua lagi cerita tentang peperangan Tabuk. Boleh? So, dua kisah ni yang saya nak bawakan. So, kita cerita tentang kisah berkaitan dengan hijrah ke Habsyah dulu. So, kita pun mungkin semua sedia maklum tadi Saya tengah baca sikit-sikit buku Falsafah Hidup Buya Hamka. Mantap acap. Teruskan baca. Dalam kita nak menguruskan kewangan ni, satu benda yang kita akan perasan juga adalah, dia bukan pasal nak urus duit tu sangat. Yang paling mencabar adalah uruskan diri kita. Yang paling mencabar sebenarnya, kan tadi dia kata kan, tengah-tengah bulan rasa macam nak spend. Kita bukannya urus duit tu. Kita urus diri kita. Diri kita yang ada kemahuan. Diri kita yang ada nafsu tadi. So sebab itu kalau kau baca buku-buku macam ni, Falsafah Buya Hamka, kau baca cerita-cerita pasal sirah, tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi, ikut kehidupan dia orang dan sebagainya. Itu sebenarnya menunjukkan contoh pada kita, ini cara untuk kita hidup. Cara hidup begitulah sebenarnya akan membantu dalam kita tak sedar menguruskan kewangan dengan baik. In fact, sampai satu point, kalau kau rasa, aku tak perlukan semua benda ni. Aku tak perlukan pun jam-jam mewah. Aku tak perlukan baju-baju branded semua. Aku tak perlukan. Aku cuma perlukan apa yang cukup untuk aku makan. Adalah sikit simpanan tadi untuk mungkin masa-masa mendatang. Ada lebihan, aku boleh sedekah kat orang. Aku boleh bagi dekat orang duit ni. So, itu yang kita nak. Dan nak sampai ke tahap ni, dia tak boleh tengok dari angle numbers, matematik saja. Sebab matematik Tuhan dengan matematik kita sangat jauh beza. Matematik kita, kalau kita bagi RM1 kat orang, negatif RM1 lah kita. Kan? Kita ada satu, kita bagi dekat orang, kita jadi kosong. Tapi pada pandangan Allah Ta'ala tadi, satu yang kita bagi kat orang, Allah boleh bagi kita 10. Dan kalau kita ikut satu lagi hadis yang 70 cabang pokok tadi, aku tak hafal lah hadis tadi tu bagi satu boleh pergi sampai ke 70 cabang. So macam mana kita dapat? Kita tak tahu. Kita tak perlu fikirkan benda tu. Sebab dia berkaitan dengan hati, berkaitan dengan iman kita tadi. So anyway, itu kita kena tengok pada angle lain lah. Bukan pada angle pengurusan kewangan saja. But anyway, kita cerita pasal buku ni tadi. Okay? Kat mana buku tu bang? Kelip dia tanya. Buku ni saya rasa dekat beg kuning saya ada. Saya cuba tengok sekejap. Alhamdulillah ada. Buku ni ditawarkan oleh IBDE. IBDE apa nama dia? Institut Buku Darul Ihsan kot. Aku pun dah tak ingat dah nama sebenar IBDE tadi. Okay. So cerita sikit pasal ni Saya nak kongsikan topik berkaitan dengan kejujuran, kebenaran. Berani untuk berkata benar. So dalam sirah, dalam kisah syahid yang pertama, syahadah yang pertama ataupun syahid yang pertama, kematian yang pertama adalah cerita tentang Sumayyah dan juga Yasir lah, suami dia, dan juga kisah pasal anak dia tadi, Ammar tadi Bila mana dia punya bos ataupun dia punya ketua tadi, dia punya tuan tadi, suruh dia jangan kata yang Allah Ta'ala itu Tuhan, suruh sembah berhala dan sebagainya, suruh mengakui ketuhanan berhala. Dia kata la, dia kata tidak, Allah tetap Allah, Tuhan hanya satu saja. Akhirnya dia pun syahid lah, meninggal tadi. Keberanian untuk berkata benar. Tapi mungkin kita ni nak sampai ke level yang berani berkata benar sampai meninggal ataupun sampai syahid, itu jauh sangatlah untuk kita. Tak apa, kita ambil kisah yang saya nak katakan tadi, bercerita tentang hijrah ke Habsyah. So, untuk yang mungkin dah tahu cerita ni, mungkin kita boleh recall balik. Yang tak tahu, ketika berlakulah siri-siri penderaan ataupun penyiksaan, penindasan dalam kalangan umat Islam, pengikut-pengikut Nabi SAW di Mekah ketika itu. Ketika itu 3 tahun yang pertama di Mekah tadi, 3 tahun pertama Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian mula dakwah secara terang-terangan. So akhirnya bila dah ramai sangat orang ditindas, kan ada boykot dan apa semua, so Nabi beritahu kepada terutamanya golongan-golongan hamba tadi, boleh pergi ke Habsyah. Boleh turun pergi ke Habsyah dekat Ethiopia sekarang ni. Dekat sana ada seorang raja, dan raja ni beragama Kristian. Kristian dia Kristian Ortodoks, bukannya Kristian macam kita sekarang ni. Dia memang Kristian Ortodoks betul, yang mana Kristian ni memang betul-betul ikut ajaran Nabi Isa alaihi salam tadi.
So pergilah, pergi sikit demi sikit dan Sayyidina Osman pun pergi juga, bawa dengan dia punya wife, anak Nabi Ruqayyah. Adalah beberapa semua pergi, sampailah ke sana. Bila musyrikin Mekah tahu, dia pun hantar Amru al-As, hantar Amru al-As sebagai dia punya macam negotiator lah, pergi ke Habsyah untuk berjumpa dengan Raja Najasyi, untuk Raja Najasyi pulangkan balik semua orang Mekah ni balik semula ke Mekah. So kita ada lebih kurang dalam muhajirin pertama sebelum pergi ke Madinah, golongan muhajirin pertama tadi yang berhijrah ke Habsyah, lebih kurang dalam 70-80 orang. Dan ada 2 orang yang sedang, Abang Bat, Allahu Akbar, apa khabar Abang Bat? Masya Allah, terima kasih banyak. Habis baca buku ni pagi tadi. Masya Allah, Abang Bat pun baru habis baca buku kita. Kebetulan saya tengah cerita pasal buku ni tadi, tiba-tiba Abang Bat pula dah masuk dekat sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abang Bat. Tengah kongsi dengan kawan-kawan sikit ni, apa yang berlaku. Okay, so kita cerita sikit. So bila ada hijrah yang pertama, ini sebelum hijrah Madinah. So pergi ke Habsyah, pergi ke Ethiopia, sebab dekat sana ada seorang Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi ni dia seorang yang adil, sebab dia ikut betul-betul Kristian yang ortodoks tadi. Kalau ada orang yang nak dapatkan dia punya, kalau sekarang kita panggil suaka politik lah, perlindungan. Sebab ingat golongan Muslim ketika ini, muhajirin tadi tu, dia orang ditindas kat tempat sendiri sampai ke tahap dibunuh. So bila dah sampai ke tahap tu, bolehlah lari kan. So bila dia orang lari sebahagian dalam 70-80 orang tadi, so pergi ke Ethiopia, pergi ke Habsyah, berjumpa dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi pun bagilah dia punya perlindungan, suaka politik dia tadi. Okay, fine. Tapi bila Amru al-As datang bersama dengan rombongan dia untuk pergi jumpa dengan Raja Najasyi, sebab dia orang ni ada trade partner. I mean zaman-zaman tu kan ada trade route kan, ada yang berdagang dan sebagainya. So bila jumpa dia kata, tuanku, ini semua orang Mekah ni, dia orang semua murtad. I mean dia orang meninggalkan agama asal. Dia orang ni semua derhaka dengan kaum. So sekarang Patik minta untuk tuanku pulangkan balik semua ni bagi kepada kami. Kami nak bawa balik dia orang ni ke Mekah. Dan kalau dapat bawa balik semua pergi ke Mekah, sambunglah kena dera tadi. Tapi sebab Raja Najasyi ni orang yang adil, dia kata okey, bagi better untuk dengar dulu apa yang golongan orang-orang yang berhijrah tadi nak kata. So dia pun katalah, okey, tak apa, lantik daripada kalangan kamu untuk seorang untuk berkata. Kata kenapa kau orang berada di sini. Okey, saya buka Saya buka bab berkaitan dengan Habsyah dekat sini. Okay. So Raja Najasyi dia orang terima orang-orang muhajirin untuk datang pergi ke Habsyah tadi. Cuma bila ada Amru al-As dan juga rombongan dari musyrikin Mekah untuk suruh bawa pulangkan balik, konon-kononnya dia orang ni hamba yang lari lah, anak yang tinggalkan bapa lah, isteri yang tinggalkan suami lah, macam-macam lah dia punya tuduhan tadi. So Raja Najasyi orang yang adil, dia bagi peluang kepada golongan muhajirin tadi, orang muslimin tadi, untuk bagi hujah dia orang. Kenapa kau orang berada di sini? So soalan dia, soalan Raja Najasyi kepada soalan Raja Najasyi kepada geng-geng muhajirin tadi apa dia? Soalan dia adalah, agama apa yang menyebabkan kalian sampai terpisah daripada kaum sendiri, sedangkan kalian ni tidak memeluk agamaku dan juga tidak memeluk agama kaum-kaum lain yang ada sekitar ni. Ketika itu, apa agama yang ada? Pertama, kalau berada di sekitar Persia, Parsi, belah-belah Iran sana, dia panggil apa nama, Sassanid punya empire kan. Kan dia ada dua, Empire Rome dengan Empire Parsi. So dekat belah-belah Iran, agama yang ada adalah agama Majusi. Itu kita dah cerita dah dalam bab pasal Salman Al-Farisi tu hari. Okay, itu yang pertama, agama Majusi. Kalau dekat yang paling famous, kalau dekat belah-belah Syam, ada agama Yahudi. Kemudian dekat-dekat Khaybar pun sama jugalah, golongan Yahudi ramai. Dan dekat Ethiopia ketika itu adalah agama Kristian. Kalau di Mekah, dia orang punya agama, dia bukan agama lah, dia macam menyembah berhala. Dia agama dia macam dah animisme sikit lah gitu tadi kan. So 3-4 agama ni, cuma yang mereka sedang anuti ni, muhajirin yang berhijrah dari Mekah pergi ke Ethiopia, Habsyah tadi, tidak mengikut mana-mana agama. So Raja Najasyi pelik, korang ikut agama mana ni? Yang tiba-tiba sampai lari daripada family ni. So ketika ni, golongan muhajirin perlu mencari jawapan. Apa yang kita nak jawab dekat Tuanku Raja Najasyi ni? Sebab kalau salah jawab, kena hantar balik. So dia orang bincang. Akhirnya dia orang hantar Ja'far bin Abi Talib, sepupu kepada Nabi, untuk membawakan hujah kepada Tuanku Raja Najasyi. So akhirnya Ja'far kata apa? Dia memilih untuk apa? Kita nak goreng ke ataupun kita nak berkata benar? Dia kata agama ni mengajar untuk kita berkata benar, jadi baiklah kita berkata benar. So dia pun cakaplah dekat Raja Najasyi, wahai Raja,
kami dahulu adalah kaum yang tenggelam dalam kejahilan. I mean, dia punya surat ni panjang. Adalah kalau kau rajin bolehlah cari dalam dia punya transkrip Arab tadi kan. Aku baca yang dari dalam buku ni, jelas yang mampunya. Kalau nak dengar, Dr. Omar Sulaiman ada kongsikan dalam dia punya siri, dia ada baca dia punya transkrip dalam bahasa Arab tu. Kita tak reti sangat syair-syair Arab ni tadi. Okay? So kami ni dulu dalam kaum yang tenggelam dalam kejahilan. Zaman-zaman jahiliah dekat Arab sana. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami melakukan perbuatan keji dan yang kuat membaham yang lemah dalam kalangan kami. Begitulah keadaan kami sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami, orang yang susur galur keturunannya kami ketahui. Dan dari begitu jugalah kebenaran kata-katanya, sifat amanahnya dan kejujurannya. So dia menyeru, utusan tadi, Rasul tadi menyeru untuk kami menyembah Allah, mengajak kami bersaksi kepada keesaannya, menyembahnya dan meninggalkan sembahan kami dahulu dan sembahan nenek moyang kami yang berupa batu dan juga berhala. Dan ingat Raja Najasyi adalah orang Kristian yang ikut betul-betul Nasrani lah kan, ikut betul-betul ajaran yang baginda Nabi Isa AS sampaikan. So bila dia dengar pasal betul juga orang Arab ni dulu menyembah berhala kan, sembah batu. So sebab dia agama Samawi, agama yang ada transkripture ada scripture, ada kitab. Berbanding dengan Arab jahiliah, dia orang sembah berhala, dia tak ada kitab. Dia main sembah batu dan sebagainya tadi kan. So dia ada macam logik juga orang tadi kata kan. Cuma dia tak pernah dengar lagi pasal agama baru ni. Okay. So sembahan kami dulu dan dia menyuruh kami untuk berkata benar. Dia sebut dalam tu Ja'far sebut kepada Tuanku Raja Najasyi. Dia menyuruh untuk kami berkata benar, menunaikan janji, menghormati tali persaudaraan dan hak jiran tetangga kami dan menjauhi jenayah serta pertumpahan darah. Oleh itu kami menyembah Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, mengharamkan perkara yang ditegah dan menghalalkan apa yang dibenarkan. So sebab itulah kaum kami menentang kami. Sebab kami telah meninggalkan agama mereka dan mereka telah menindas kami sejak daripada itu. So sebab itulah kami datang ke sini tuanku, memilih tuanku daripada yang lain-lain punya negeri tadi, sebab kami percaya dengan tuanku tidak akan menganiaya kami. So bila Raja Najasyi macam ada point juga geng-geng cakap tadi kan. Tapi cakap saja tak jadi. Bukti kan ada. So dia kata kalau betul ada rasul dalam kalangan kamu, cuba bawakan wahyu. Yang kamu kata adalah dalam kalangan Nabi tadi. Apa wahyu? Bukti yang betul-betul Tuhan turunkan wahyu kepada Nabi tadi. Sebab dia ni orang yang beriman kepada agama Nasrani. So dia tahulah Nabi Isa ada wahyu dan sebagainya. So bila dia kata begitu, terus Ja'far membacakan surah Maryam. Dan surah Maryam bukan kebetulan lah, memang Allah Ta'ala takdirkan. Surah Maryam baru saja diturunkan sebelum mereka berhijrah pergi ke Habsyah. So dia pun bacakanlah surah Maryam ayat 16 sampai ayat 21. Saya tak bacakanlah dekat sini Tapi dia cerita sikit lah. Cerita tentang bagaimana Siti Maryam dulu meninggalkan keluarga dia untuk pergi ke mencari keesaan Tuhan, duduk menyendiri, mengasingkan diri dan sampailah ke mengandung dan sebagainya. Lepas habis baca surah Maryam, apa yang berlaku? Raja Najasyi tadi menangis. Sebab apa Raja Najasyi menangis? Iaitu korang kena sama-sama bantu akulah. Bantu untuk like sikit, naik sampai 7,500 like boleh tak? Aku tengok semua senyap dekat sini. Thank you Akilah Aiman berkongsi gift dekat situ. Alhamdulillah. Kita ada 35 orang kawan-kawan dekat sini. So 36 orang kawan-kawan yang masuk dalam live ni. Saya sangat suka, okay? Acap dia tanya dekat sini. Ni acap lain pula. Tadi acap lain, ni acap lain pula. Cerita kisah hidup Nabi kita ke Tuhan. Ya, sangat benar. Dari sebelum Nabi lahir, zaman Nabi Ibrahim, sampai zaman Nabi Ismail, sampai zaman Quraisy, macam mana boleh wujudnya bangsa Quraisy itu sendiri, sampailah ke zaman Abdul Muttalib. Lahir, membesar dekat Madinah, Yathrib ketika itu, boleh menjadi Abdul Kaabah, boleh menjadi hamba kepada Kaabah. Maksudnya dia sangat mengabdikan dirilah untuk menjaga Kaabah tersebut. Dan akhirnya bagaimana Abdul Muttalib jumpa dengan Telaga Zamzam, kemudian dapat anak Abdullah, dan akhirnya Nabi pun dilahirkan. Macam mana Nabi dibesarkan, kemudian sampailah ke cerita lah Islam, dan akhirnya ending buku ni sampai ke Nabi wafat lah. So ini kalian boleh baca, tekan saja back kuning dekat bawah. Buku aku sorry lah kotor sikit Like seriously, buku aku dah aku bawa pergi ke mana-mana. Ini sebenarnya kali ketiga dah saya baca. Habis sampai belakang saya akan ulang balik. Ulang dan ulang. Sebab aku rasa nak hafal lah.
kita ni banyak sangat benda kita dengar, banyak sangat benda kita baca tu kan. So saya rasa dah sampai masa lah kot untuk saya baca benda yang berkaitan dengan agama kita. Kedai Salihin ada tanya soalan, boleh, tapi boleh tak tekan follow button dekat atas dulu sebelum nak saya bacakan soalan-soalan Bos Talapia pun ada dekat sini. Yang mana belum follow kami lagi, boleh tekan follow button dekat atas. Sambil-sambil kalian double tap dan juga like, naikkan sampai 7,500. Saya nak sambung kita punya perbincangan sekejap lagi. Saya baca dulu Bos Bos Talapia dia kata apa? Sebagai guru kafasirah, alhamdulillah, terima kasih tuan. Buku ni amat bagus dan baik sebagai bahan bacaan. InsyaAllah kita kongsikan supaya boleh menjadi sedikit buah fikiran. Ini bukan kelas by the way. Ini bukan kelas. Sebab saya ni tak ada tauliah ke apa-apa nak cerita pasal ni. Tapi ini berkaitan dengan agama kita. Dan berkaitan dengan junjungan besar kita SAW. So saya baca buku ni dan dengar juga apa yang Dr. Omar Sulaiman, Numan Alihan dan juga Ustaz Badisha Lauddin kongsikan. Supaya kita boleh linkkan semua cerita dia. Macam Ustaz Bad, dia baru saja kongsikan satu video pasal Maulid Rasul. Dia buat ceramah, aku tak ingatlah dekat surah mana, cerita tentang kewafatan bagi Nabi SAW. Bagaimana Umar mengatakan yang Nabi tidak meninggal, Nabi tidak wafat, mustahil untuk Nabi meninggal. Bagaimana Abu Bakar datang untuk menenangkan. Itu ada dalam bab yang terakhir dalam buku ni tadi. Okay, so tak apa, saya sambung lagi cerita kita boleh? Sambil-sambil tu kalian bantu untuk double tap dan juga like. So saya habis cerita kita tadi dekat mana? Raja Najasyi menangis selepas Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Maryam. Kenapa menangis? Dan bukan saja Raja Najasyi, Raja Ethiopia ketika itu, Raja Habsyah ketika itu menangis. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Abyssinia. Empire Abyssinia tadi. Kaya dekat sana. Bukan saja dia menangis. Dia punya bishop. Bishop ni biskop ataupun uskup. Dia punya translation uskup. Memang uskup adalah perkataan sebenar dalam bahasa Melayu untuk bishop. Bahasa mudah ni padri. Tapi dia padri yang ada ranking sikit. So kenapa dia orang menangis? Sebab dia kata apa? Inilah sebenar-benarnya datang daripada sumber yang sama yang dibawakan oleh Nabi Isa AS. Sebab dia ni orang yang alim. Dia tahu mustahil untuk Nabi dekat Arab sana yang tak pernah langsung sampai cerita tentang Nabi Isa, yang dia orang pun tak mengamalkan pun cerita pasal Nabi Isa ni, dekat tanah Arab ketika itu yang mengamalkan Kristian ni tak ramai. Antara yang betul-betul dicatatkan dalam sejarah yang mengamalkan ataupun yang faham, Waraqah bin Nawfal, kemudian Zaid bin Amru, dan je lah 2-3 orang lagi tadi kan. Tak ramai yang betul-betul faham tentang agama Kristian itu sendiri. Malah lagilah tak tahu cerita pasal Maryam dan juga Nabi Isa punya kelahiran tadi. So bila Raja Najasyi dengar Ja'far boleh bawakan surah Maryam tadi, cerita tentang Maryam, dia katakan ini adalah kebenaran. Inilah sebenar-benarnya datang yang sumbernya sama dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Isa AS. So apa yang dia katakan, dia pergi paling ke 2 utusan Quraisy tadi, Amr al-As dan juga seorang lagi. Dia katakan kalian boleh pergi, kalian boleh pulang. Sebab apa? Demi Tuhan, aku tidak akan menyerahkan mereka pada kalian. Mereka tidak akan dikhianati. Tapi cerita tu tak habis kat situ. Sebab orang Arab Quraisy ni bangsa jahiliyah, musyrikin Mekah, dia orang tak selesai dekat situ. So dia cari corner lagi satu jalan. Dia kata esok kita cuba sekali lagi. So esok dia jumpa sekali lagi dengan Raja Najasyi. Dia kata okey, kalau tak boleh buat cerita kita yang tadi, kita bawa cerita satu lagi. Memandangkan Raja Najasyi suruh cerita pasal Nabi Isa, so kita attack dekat personal lah. Kita attack personal, kita cerita pasal Nabi Isa. So esoknya si Amr al-As ni, dia orang Arab kan dia tak ramai yang baca, tapi yang pandai membaca dia tahulah ketika ini ajaran Kristian yang sekarang ni kan, yang mana Nabi Isa tu anak Tuhan dan sebagainya dah mula wujud. Kerajaan Byzantine, kerajaan Rom dah mula menyebarkan dakwah tersebut. Yang betul-betul pegang kepada Injil yang sebenar, dia orang tahu itu adalah sebenarnya benda yang tidak benar, tidak betul. Tapi yang digembar-gemburkan dalam kalangan masyarakat, itulah dia tadi sampai sekarang tadi kan, Isa itu anak Tuhan. So Amr al-As buat apa? Esok dia pergi jumpa lagi dengan Raja Najasyi. Dan kali ni dia kata apa? Tuanku tahu tak, diorang ni semua berbohong pasal Nabi Isa. Semalam dia cerita kat tuanku tu temberang je semuanya. Itu semua diorang baca lah, baru baca dalam kitab je, bukannya wahyu pun. Sebab diorang ni tuanku cakap yang Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. Amr al-As jumpa dengan Raja Najasyi. Dia kata geng-geng muhajirin ni tadi, Ja'far yang lain-lain tadi, diorang ni tuanku cakap Isa ni bukan anak Tuhan. Ini penghinaan kepada agama tuanku. Dia main api sikit lah kan, dia main bakar sikit kat situ.
So dia kata Isa ni bukannya anak Tuhan. So dia nak cocok supaya Raja Najasyi marah dan akhirnya pulangkanlah Muhajirin tadi. So Raja Najasyi bukanlah orang yang tak pandai, bukanlah orang bodoh kan. Tapi dia kata tak apa, sebagai orang yang adil dia nak dengar dua-dua pihak. So esok dia panggil sekali lagi. Dia panggil sekali lagi Jaafar dan juga kepada rombongan lain tadi. So dia panggil Jaafar, masuk menghadap dan dia tanya, apa pandangan kalian tentang Isa putera Maryam? Tadi cerita pasal Maryam kan, cerita pasal Maryam, kisah semua dia cerita. Sekarang nak tahu pasal Isa pula, Nabi Isa ni. Apa pandangan kalian tentang Isa putera Maryam? Isa inilah binti Maryam tadi kan. So Jaafar membawa kebenaran, menjadi orang yang jujur. So dia kata, kami katakan tentangnya, sebab ini mengikut pada wahyu tadi kan, apa yang dia belajar dalam Quran tadi. Apa yang kami katakan tentangnya? Kami mengatakan tentang Isa bahawa seperti yang telah dibawakan kepada kami oleh Nabi kami, bahawa baginda Nabi Isa AS adalah hamba Allah, Rasulnya, kalimahnya dan rohnya semuanya dicampakkan ke dalam Maryam, perawan yang dirahmati. So Nabi Isa ni tidak lain hanyalah seorang Rasul utusan Allah Ta'ala. So bayangkan Amr al-As, dia kata nampak tuanku, dia orang kata Nabi Isa ni bukan anak Tuhan ni tuanku. Tapi dia tak tahu Raja Najasyi ni orang yang alim, orang yang ulama lah. Kiranya dia pandai agama di sini tadi. So Raja Najasyi buat apa? Dia ambil sepotong kayu, dia buat satu garisan dan dia kata Isa putera Maryam tidak melebihi apa yang kamu baru sebutkan, lebih daripada panjang kayu ini tadi. Dan dia katalah semua orang, tidak kira lah bagaimana sekalipun, Jaafar dan sahabat-sahabatnya akan terus mendapat perlindungan di negeri ini. Kalian selamat di negeriku. Kalau diberikan segunung emas sekalipun, aku tidak akan menyakiti seorang pun dan aku tidak akan memulangkan mereka. So akhirnya Amr al-As pun kecewa, dia pun patah balik lah. So baliklah dia orang. So itulah satu point, betapa pentingnya bercerita tentang kebenaran walaupun ketika kita merasa diancam lah. Okay? Itu mungkin level lain lah, level agama tadi jauh lah kita nak sampai. Paling tidak kita balik semula ke cerita pasal pengurusan kewangan. Yang mana untuk saya punya pengalaman sendiri sepanjang setahun ini, bila ada je syarikat X lah, syarikat Q lah, kalau saya bawakan kebenaran, teruk kena maki, kena ugut saman dan sebagainya. Tapi kita kena terus stick to the truth. Kita kena sentiasa sampaikan kebenaran tersebut walaupun ianya pahit. Sebab akhirnya hari ini, bila kebenaran tu dah makin lama makin terzahir, kita ada dekat sini. Yang duk saman-saman aku tadi, semuanya dah tutup akaun, dah cabut masing-masing. Sebab apa? Sebab dia orang cuba nak corner dari kebenaran tadi. Dia pusing lah, katalah kita akan bayar duit lah dalam 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi. Habis. Sampai dekat setahun dah duit tak dapat juga. Yang lain satu lagi pula kata, syarikat kami masuk dalam senarai amaran Bank Negara Malaysia. Oh, dalam 3 bulan lagi kita akan dikeluarkan namanya. Lepas 3 bulan, oh dalam 6 bulan akan keluarkan. Lepas tahun, syarikat pun dah kena rate lah, kena serbu dengan Bank Negara Malaysia kan. So, kita balik ke kebenaran, ke ilmu yang paling utama. The truth tadi, point itu. Itu yang paling mustahak. So, kalau kita tak boleh nak jadi jujur dengan diri sendiri, macam nak ada pembaharuan ataupun penambahbaikan dalam kehidupan kita nanti insyaAllah. Okay? So, itu cerita yang pertama. Kisah yang pertama dalam buku ni yang saya nak bawakan berkaitan dengan truth ataupun kebenaran. Of course, kalau kita masuk dalam sirah agama ni, semua cerita tentang kebenaran, betul tak? Tapi aku teringat satu lagi kisah, tapi dia tak ada dalam buku ni kot. Yang kisah ni cerita dalam sirah. Sirah, ini kalian boleh dengar dalam Dr. Omar Sulaiman. Tak apa. Okay. Dalam buku ni ada. Saya cerita pasal ni. Pasal kewafatan baginda Nabi SAW tadi boleh? Okay, Haji Wida. Pilihan. Ni. Pergantian dan pengebumian. Satu lagi terus. Tadi yang saya katakan saya nak ceritakan tadi, cerita tentang ni. Ka'ab bin Malik. So Ka'ab bin Malik ni seorang penyair yang berada di Madinah. Ini golongan Ansar. Masa tu ada dekat Nabi pun dah sampai ke sana. Tapi bila perang Tabuk, dia tak pergi. Dia tak pergi sebab apa? Sebab first time dalam hidup dia, dia punya kebun mula berbuah. Dia ada berbuah, dia punya kebun ladang dia dah mula berbuah. Kemudian dia dah mula ada ternakan sikit menjadi semua. Tiba-tiba Nabi ajak pergi perang Tabuk. Dia bukan tak nak pergi, dia bertangguh. Okay? Ni kalian boleh pergi dekat Dr. Omar Sulaiman punya siri. Tajuk dia The First. Episod yang ke-86 kalau saya tak salah. Cerita tentang Ka'ab bin Malik, seorang penyair yang banyak bercerita. Yalah bersyair lah kan, syair-syair Arab tadi. Cuma bila masuk ke perang Tabuk, ketika ini bila Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat semua, jom kita pergi ke Tabuk untuk ada peperangan bersama dengan orang Rom dan sebagainya. Tiba-tiba Ka'ab dia kata macam,
Bukan tak nak pergi. Aku tunggu dulu lah. Aku nak settlekan barang-barang kerja-kerja aku jap. So dia tunggu. Tiba-tiba dia bangun satu hari, Nabi semua dah gerak. So dia macam, nak pergi ke tak? Macam dah lambat je. Alah, kalau kita ni dengar azan kan. Kita dengar azan kat masjid. Kita pun nak mandi ni. Mandi macam, dah azan lah. Tak sedap nak mandi ni kot. Kita bertanggung tu. Yelah, kita bercakap untuk pengajaran kita semua lah kan. Peringatan pada diri sendiri. Kita rasa macam, dah azan dah ni. Dah naik komat dah ni kan. Tak ada aku nak pergi masjid kot. So kita membiar lah. So itu yang kita tak nak. Kita diajar di kisah Ka'ab bin Malik ni, radhiyallahu anhu, jangan ada bertangguh lah. Cuma bila Nabi balik dari perang Tabuk tu, jumpa geng-geng munafik, pandai lah dia orang kona kan. Dia orang kata, kami bukan tak nak pergi Nabi, bla 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 bla. Banyak lah alasan dia orang. Bila Ka'ab bin Malik datang jumpa dengan Nabi, Nabi kecewa sebab Ka'ab ni orang yang baik. Dia kata tak apalah, jujur lah. So dia bercerita jujur dengan Nabi apa yang berlaku. So adalah siri-siri dia kena macam pulau sikit lah kan, sampailah turunnya wahyu Allah Ta'ala. Tapi dia berkata benar. Dan Nabi pun tahu dia berkata benar juga. Cumanya apa dia punya keputusan ataupun hukuman tu, wahyu Allah Ta'ala lah yang akan menentukan. But anyway, itu mungkin cerita yang tak ada dalam buku ni. Saya bawakan satu lagi kisah yang betul-betul ada dalam buku ni. Cerita tentang kewafatan baginda Nabi SAW. Boleh? So cerita tentang kewafatan baginda Nabi SAW. Ketika ini Nabi pun dah sakit, kena racun dengan orang Yahudi apa semua. Akhirnya Nabi pun dah sampai ke hujung usia. Sayyidina Abu Bakar pun dah lead, dah jadi imam untuk muslimin ketika itu. Dan akhirnya Nabi pun wafat. So cerita bila Nabi wafat tadi, sebab aku tengok like kita dan juga view kita dah makin menurun, boleh tak kalian bantu sikit 15 orang kawan-kawan, kita bantu sikit naik kita punya engagement pergi mungkin sampai ke 8,500 like boleh? So 15 orang, seorang bantu like dalam 30 kali. 30 kali je. Tak payah banyak-banyak sangat, tak apa. So saya nak say hi kepada rakan-rakan yang ada dulu boleh? Sambil-sambil kalian bantu untuk naik sampai 8,500 like. Saya nampak kita ada Ninah Mior bersama dengan kita. Terima kasih. Ada Syaiful Bakrin. Ada Drago Buncit. Shuaimi Rasid. Daripada awal lagi masuk dalam live. Mantap. Thank you. Kita ada Mr. Sate. Ada Hanan Najmi. Ada Encik Stapler. Ada Bijan Waklu. Ada Kedai Solihin. Alhamdulillah. Terima kasih. Khairul Aiman. Ada Nas Hafiz. Ada Saiful Rizam. Ada Lily 2012. Ada nickname. Kita ada Hihuhu ni. Sleepy Owl bersama dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. So teruskan like dan juga double tap. Kita dalam perbincangan berkaitan dengan kebenaran dalam pengurusan kewangan. Kita nak menguruskan kewangan kita dengan lebih baik, kita kena mula catat perbelanjaan harian. Nak mencatat perbelanjaan harian, kenalah berlaku jujur pada diri sendiri. Kau jangan hari ni kau belanja sampai RM29 untuk makan saja. Tapi sebab nak cantikkan kau punya dokumen, nak cantikkan kau punya expenses, kau tulis kau boleh spend hari ni 20 je. Menipu lah kat situ. Dan menipu tu, kau nipu diri sendiri je. Bukannya ada audit negara pun datang nak tengok kau punya expenses, tak ada. Kau bukan kena submit dekat aku ke, kat siapa, tak ada. Kau just menjadi jujur dengan diri sendiri. Sebab kalau kau menipu diri kau, bila kau nak ada improvement dalam urusan kewangan? So bercerita tentang kebenaran, kejujuran tadi, saya dah kongsikan kisah yang pertama dari buku Muhammad ini. Kisah macam mana Ja'far bin Abi Talib bersama dengan muhajirin yang lain pergi ke Habasyah dan bercerita tentang kebenaran bersama dengan Raja Najasyi. So kisah yang kedua adalah ketika kewafatan baginda Nabi SAW. Ketika Nabi dah wafat. Okay? Nabi dah wafat. Nabi pun dah meninggal. Ketika ini Sayyidina Abu Bakar ada kat rumah. Sayyidina Abu Bakar ada kat rumah. Sayyidina Umar Al-Khattab sampai ke rumah Nabi. Dia tengok dan dijerit. Jerit cakap dekat orang-orang. Baginda Nabi SAW tidak meninggal. Tidak wafat. Tidak. Itu semua tidak berlaku. Okay. Mana? Okay ni. Sedang uzur. Okay, ni cerita pasal penggantian. Okay, tak apa. Okay, ni Nabi. Okay, yang ini dah sampai. Hai. Mana cerita tadi hilang lah. Sekejap. Aku nak cari balik. Sekejap kawan-kawan. Bagi aku cari balik. Aku pula dah hilang membaca tadi. Aku tengah baca kat kau orang. Tiba-tiba hilang pula. Sorry lah. Buku ni tebal sangat. Okay, ni. Okay, sini. Sorry. So, ketika dah berlaku kematian tadi dan Nabi pun dah meninggal, dan Nabi pun dah wafat. So, apa yang berlaku ketika itu, ramai sahabat-sahabat juga yang dah keluar pada Madinah sebab dia orang ada macam misi lah. Perkemahan tentera muslimin berada di utara Madinah ketika itu. Tapi Usamah serta-merta memberi perintah untuk berpatah balik sebab dah sampai dah kan. Ummu Aiman telah mengirimkan khabar bahawa Nabi sedang nazak. So, dia orang pun patah balik lah. So, bila sampai
ke kota Madinah, dia orang tengok Nabi betul-betul dah wafat. Okay. So bila Nabi dah wafat, Sayyidina Umar pergi ke rumah. So bila Sayyidina Umar pergi ke rumah, tengok, alamak, betul ni. Kemudian Sayyidina Umar pergi ke masjid, dan Sayyidina Umar cakap apa? Dalam ni dia tak sebut. Okay, tak sebut. So pergi ke masjid, dia kata Nabi tak wafat, Nabi tak meninggal. Dia cakap out of sadness, sedih. So dia cuba nak menafikan perasaan tadi. So kata Nabi tak meninggal, Nabi ni pergi naik ke langit je, macam Nabi Isa. Ataupun Nabi tengah pergi ke Gunung Sinai macam Nabi Musa tadi. So dia nak mengatakan yang Nabi ni tengah pergi ke tempat lain. Mungkin macam ni, macam Isra Mi'raj. Nabi mungkin kat situ tapi tengah Isra Mi'raj contohnya tadi kan. So dia tengah menafikan lah kan. Dan orang-orang dekat Madinah pun macam, yelah Nabi meninggal kot, apa kita nak buat? So tak apa nak sure apa yang berlaku. So Sayyidina Abu Bakar dengar, dia pergi. Sebab Nabi wafat dekat rumah Siti Aisyah, anak dia sini tadi. Bila masuk, singkap dia punya kain tu, tengok betul Nabi dah wafat. So Sayyidina Abu Bakar pun kucuk, tutup balik. Kan Masjid Nabawi kan sebelah je rumah Siti Aisyah. Kalau kita hari ni pergi ke umrah Masjid Nabawi, kita akan nampak makam Rasulullah SAW dengan 3 makam lain lah, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Itu adalah rumah Siti Aisyah dulu. Dan sebelahnya dah ada ni kan, Raudah dan juga Masjid Nabawi tu sendirilah. So dekat saja. So bila dah nampak macam tu, Sayyidina Umar ni suara dia kuat. Sayyidina Abu Bakar ni dia lemah lembut. Umur Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi wafat 60 tahun. 61 tahun lah. Sayyidina Umar 15 tahun lebih muda. So Nabi wafat 63, Sayyidina Umar dalam 48, 49. Umur macam KJ lah sekarang lebih kurang kan. So macam lebih muda, lebih gagah perkasa, tinggi, lantang, bersuara. So Umar pun cakap lah, ni siapa yang kata Nabi meninggal, aku tombok muka dia. Lebih kurang gitulah. Kau boleh dengar Ustaz Badli Shah punya ceramah yang latest sekali tadi. Cerita juga tentang insiden tadi. So Sayyidina Abu Bakar kata, Umar, tenang. Diam. Duduk diam. Tak nak dengar. Sayyidina Umar terus lagi tak mempedulikan. So terus marah lah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang, pergi dekat mimbar dan bercakap sesuatu. Bila Sayyidina Abu Bakar bercakap, walaupun suara tak kuat, tapi sebab dia punya kepribadian, sebab dia punya leadership, dia lebih berusia, dia punya wisdom, dia punya kesetiaan, ketaatan pada baginda Nabi SAW lah, sama-sama dengan Nabi berhijrah. Dan ketika ini diorang pun dah melantik Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pengganti kalau Nabi betul-betul dah wafat lah. So Sayyidina Abu Bakar terus berdiri dekat mimbar dan terus bersuara. Walaupun Sayyidina Umar tengah menjerit ni, Sayyidina Abu Bakar atas kesetiaan dan juga ketaatan kepada agama, Sayyidina Abu Bakar memilih untuk berkata benar. So apakah kata-katanya? Ingat Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi SAW ni, umur dia orang beza dalam 2-3 tahun kalau tak salah. 2-3 tahun. Dan kancing, memang dari kecil lagi kenal. Sebab tu bila Nabi kata Nabi dapat wahyu, terus Sayyidina Abu Bakar masuk agama Islam dan terus sebarkan kepada orang. Sebab dia sangat mengikut betul apa yang Nabi kata, dan antara orang yang as-siddiq kan. Abu Bakar as-siddiq kan, yang membenarkan. Sayyidina Abu Bakar memilih untuk berkata apa? Tak kala lah ketika Sayyidina Umar tengah bising-bising tadi, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai kaumku. Ini bahasa Melayu lah, bahasa Arabnya kau carilah sendiri Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Okay. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memilih untuk membaca satu ayat dari Quran, iaitu ayat Ali Imran, ayat yang ke-144. So ayat ni menyebut, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan. Dan ayat ni turun selepas perang Uhud. Selepas perang Uhud. Perang Uhud kan ada rumus, ada ura-ura yang kononnya mengenai Nabi SAW terbunuh ketika perang Uhud. Tapi sebenarnya tidak. So ayat ni turun selepas perang Uhud. Menyebut Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan dan telah berlalu sebelumnya beberapa utusan lain. Jika dia mati atau terbunuh, apakah kalian akan memutar balik tumit kalian? Makna kata, kalau betul lah Nabi itu terbunuh, wafat di medan perang ketika perang Uhud, takkan semua nak patah balik ke agama lama? Takkan semua nak terus menyembah berhala semula? Itu soalan kepada muslimin ketika itu. Barang siapa yang memutar balik tumitnya tidak akan memberi sebarang mudarat kepada Allah, dan Allah akan memberi manfaat dan juga ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. So orang ramai ni dengar Sayyidina Abu Bakar kata macam tu, macam, wish, bila masa turun ayat ni? Dia bukan tak pernah dengar. Dia orang rasa macam tak pernah tengok from that angle. Sebab dia orang tak pernah terfikirkan tentang baginda Nabi ni wafat selepas insiden perang Uhud tadi. So itu seakan-akan kali pertama dia orang dengar ayat tadi.
seperti tidak pernah mendengar sebelum Sayyidina Abu Bakar mengucapkannya. Kemudian dia pun ulang balik ayat tadi, mengingatkan balik diri dia orang sendiri yang Nabi ni tak lain hanyalah utusan, seorang manusia juga. Dia lah darjat dia tinggi, tapi tetap seorang manusia. Dan kita bukan menyembah Muhammad, tapi menyembah Allah. Dan ini jugalah menjadi sempadan nak dibandingkan dengan agama lain yang mungkin meletakkan label ataupun title yang mana Rasul itu, macam Nabi Isa contohnya, Nabi itu adalah sebahagian daripada Tuhan. So ini nak membezakan, nak membandingkan antara Islam dan juga agama lain yang dah dipesongkan ataupun yang dah tersalah tadi. Okay. So itu salah satu lagi contoh ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih untuk berkata benar kepada masyarakat walaupun ketika itu merasakan sangat pahit. Pahit nak terima Nabi yang dijunjung ataupun yang menjadi junjungan besar ketika itu. Kita yang tak jumpa dengan Nabi pun kita angkat tinggi tadi kan. Apatah lagi para sahabat lah ketika itu tadi. So sebab itu, itu kalian boleh baca lah dalam buku nanti, boleh dapatkan beg kuning kat bawah. Tapi poin kita hari ini masih lagi berkisar tentang pengurusan kewangan peribadi. Betapa pentingnya kita menjadi jujur dalam nak menguruskan kewangan peribadi kita. Kalau kita tak terus-terusan menipu diri sendiri, nak menipu orang lain, buat apa? Akhirnya macam tu je lah. Contohnya lah, mungkin kasar sikit lah bunyi tadi, tapi aku nak menjadi jujur juga kan. Kalau betul lah pengurusan kewangan betul dan benar tadi, mana kata korang dah ada 100,000 sekarang ni. Contohnya, kalau tak ada 1,000 lagi, beg kuning. Tekan. Memang pahit nak mengorbankan 60-70 ringgit duit kita untuk mendapatkan buku dan baca, memang pahit. Tapi itulah jalan untuk membantu kita untuk betul-betul menjadi bangsa dan bangsa. So saya dah kongsikan kisah saya dah kongsikan jalan saya sendiri. Sekarang ni tindakan kalian semua untuk tekan beg kuning dekat bawah, dapatkan buku ini dan insyaAllah kalian akan menjadi bangsa dan bangsa satu hari nanti. Okay? So KL pun hujan dah berhenti, aku pun dah lapar nak keluar pergi makan. So terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya sepanjang 45 minit kita punya live ni. 1 jam dah kita live, insyaAllah. Ada kesempatan mungkin kita akan bincang lagi lah, kita punya perbincangan mungkin esok pagi dan seterusnya. Okay? So jumpa lagi semua. Kita akhiri perbincangan kita dengan surah Al-Asr dan juga tasbih farah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala merahmati dan juga melindungi, membimbing kita dalam nak mencari kebenaran dalam hidup dan sentiasa diredai, insyaAllah. Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. So insyaAllah sehingga kita jumpa lagi. Salam kewangan berhemah. Salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa dan bangsa. Azrael Muhammad, Fadil Syaguri Mukaniri. Assalamualaikum. Bye-bye.